Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita ni pada petang ini ialah pelajaran Salah Darjah 4. Pelajaran fikih bahagian Salah Darjah 4. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. InsyaAllah pada petang ini kita ni akan menyambung pelajaran tentang rukun-rukun sembahyang yang mempunyai 13 perkara. Yang mana pada petang ini kita ni akan belajar yang nombor 2 iaitu berdiri betul. Jadi yang pertama, berdiri betul ialah orang yang hendak sembahyang mampu berdiri betul ketika sembahyang fardu dengan cara meluruskan tulang belakangnya walaupun dengan bersandar ke dinding. Jadi artinya di sini berdiri betul ialah orang yang hendak menunaikan sembahyang. Hendaklah ia mampu berdiri betul ketika sembahyang fardu dengan cara meluruskan tulang belakangnya walaupun ia bersandar ke dinding. Jika sekiranya ia membongkok sekira-kira tapak tangannya boleh menyentuh lututnya tanpa uzur, maka tidak sah sembahyangnya. Jadi hendaklah ia berdiri betul dengan cara meluruskan tulang belakangnya walaupun ia bersandar ke dinding. Jadi di akhir pengajaran karang, cikgu mahu murid-murid dapat menyatakan kepada cikgu bahawasanya apa erti berdiri betul mengikut kefahaman dan mengikut ayat murid-murid sendiri. Sebagai contoh, cikgu bertanya, apa erti berdiri betul? Jadi murid-murid bolehlah menjawab menggunakan kefahaman sendiri dan tidak perlu mengikut daripada buku teks yang telah cikgu kongsikan ini. Yang penting cikgu mahu murid-murid dapat menyebutkan dengan betul erti berdiri betul walaupun tidak mengikut dalam buku teks yang cikgu telah kongsikan. Jadi penerapan nilai akhlak yang kita ni dapat jumpai dalam pelajaran kali ini ialah sembahyang adalah merupakan kewajipan kita ni sebagai hamba Allah. Jadi yang kedua ni berdiri betul adalah salah satu rukun sembahyang. Apabila rukun sembahyang kita ni tinggalkan, sebagai contoh kita indah berdiri betul, maka rukun sembahyang kita ni indah tidak sempurna. Jadi apabila kita ni hendak sembahyang, rukun-rukun sembahyang mestilah kita ni buat dengan baik dan betul serta ia akan menyempurnakan sembahyang kita ni. 2. Jika ia tidak mampu berdiri betul atau membongkok belakang kerana sakit atau tua, wajib ia berdiri mengikut keupayaannya dan hendaklah ia tunduk lebih rendah ketika rukuk jika ia terdaya. Jadi di sini Allah telah meringankan kita ni sebagai hambanya. Kalau manusia tu tidak mampu untuk berdiri betul ataupun seseorang itu bongkok tulang belakangnya kerana ia sakit atau tua, maka ia wajib berdiri mengikut keupayaannya, artinya mengikut kemampuannya sendiri. Dan hendaklah ia tunduk jika ia
rukuk. Jadi lebih rendahlah ia tunduk jika ia melakukan rukuk. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keringanan kepada hambanya. Kata Allah, rukun sembahyang itu mestilah ia berdiri betul. Akan tetapi Allah telah memberikan keringanan bagi orang yang tidak mampu berdiri betul ataupun tulang belakangnya bongkok kerana sakit ataupun tua, maka ia bolehlah berdiri mengikut kemampuannya sendiri, mengikut kebolehannya sendiri. Okey? 3. Jika ia tidak mampu berdiri betul, maka wajib ia bersembahyang duduk. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala itu memberikan lagi keringanan kepada orang yang tidak mampu untuk berdiri betul. Maka sembahyanglah orang itu dengan cara duduk. Cara yang afdal ialah duduk, iftirash dan rukuknya memadailah dengan menundukkan kepalanya sehingga dahi bersententang dengan tempat sujudnya. Dan i'tidal ialah dengan mengangkat kepala kembali dan melepaskan tangan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala berkata bahawasanya bolehlah orang itu bersembahyang cara duduk. Dengan cara duduk iftirash dan rukuknya memadailah dengan menundukkan kepala sehingga dahi atau bersententang dengan tempat sujudnya. Dan i'tidal ialah dengan mengangkat kepalanya kembali dan melepaskan tangan. Jadi objektif yang cikgu mahukan murid untuk mendapat kan di akhir pengajaran karang, cikgu mahu murid-murid dapat menjelaskan jika seseorang itu tidak dapat berdiri dengan tegak, berdiri dengan betul, maka apa yang perlu ia lakukan. Jadi murid-murid bolehlah jua menjelaskan yang ketiga ni tadi tentang kalau seseorang itu tidak mampu berdiri betul, maka ia boleh duduk bersembahyangnya. Jadi cikgu mahu murid-murid dapat menjelaskan perkara 2 dan perkara 3 dengan mengikut kefahaman dan mengikut ayat sendiri. Seterusnya yang keempat, jika ia tidak mampu duduk, maka wajib ia bersembahyang berbaring. Jadi tadi sudah cikgu menjelaskan yang pertama, seseorang itu bolehlah berdiri betul jika ia mampu berdiri betul. Yang kedua, apabila ia tidak mampu berdiri betul, maka bolehlah ia berdiri mengikut kemampuannya kerana ia sakit ataupun tulang belakangnya memang bongkok. Jadi perkara 3, jika ia tidak dapat jua berdiri dengan betul, maka ia boleh bersembahyang cara duduk iftirash. Dan yang keempat ani, katanya di sini jika tidak mampu duduk, maka bolehlah ia sembahyang berbaring. Sambung. Cara yang afdal ialah dengan mengiring di atas rusuk kanan, iaitu menghadapkan muka dan dada ke arah kiblat. Jika ia tidak berupaya rukuk dan sujud, maka harus menggunakan isyarat kepala sahaja. Isyarat sujud hendaklah lebih rendah daripada isyarat rukuk. Jika ia tidak berupaya menggunakan isyarat kepala, maka ia harus menggunakan isyarat kelopak mata. Jika ia tidak berupaya, maka harus ia dikerjakan dalam hati sahaja. Jadi keterangan di sini, apabila seseorang itu tidak mampu sembahyang secara duduk, maka wajib ia bersembahyang berbaring. Jadi lebih afdal jika ia menyiring di atas rusuk kanan, iaitu apabila kita ni menghadapkan muka dan dada ke arah kiblat. Jadi katanya jika ia tidak berupaya rukuk dan sujud, maka harus menggunakan isyarat kepala, iaitu apabila isyarat
kepala lebih rendah kalau ia sedang sujud. Tapi isyarat kepala tinggi sedikit jika ia sedang rukuk. Maka katanya di sini kalau tidak mampu jua ikut ataupun menggerakkan isyarat kepala, maka hendaklah ia menggunakan isyarat kelopak mata. Tapi kalau Indah mampu jua menggerakkan matanya, maka hendaklah ia menggunakan hati. Jadi gambar di sini adalah berkenaan dengan sembahyang menggunakan isyarat mata. Yang pertama, kita ni lihat dulu gambar pertama, matanya terbuka besar. Jadi isyarat mata bagi berdiri. Kemudian ke gambar yang kedua. Isyarat mata bagi rukuk. Jadi matanya tertutup sedikit. Kalau ia nombor 3, ia sedang i'tidal, maka buka balik matanya. Syarat yang keempat, itu gambar yang keempat ialah tentang isyarat mata bagi sujud, iaitu kita ni tutup mata kita ni. Kemudian gambar yang kelima adalah berkenaan dengan isyarat mata bagi salam pertama. Jadi salam pertama kita ni hendaklah kita ni gerakan mata kita ni dan menghadapkan mata kita ni untuk memandang ke sebelah kanan. Kemudian gambar yang keenam ialah isyarat mata bagi salam kedua, iaitu mata kita ni memandang ke arah kiri. Jadi penerapan nilai akhlak yang kita ni dapat di dalam gambar di bawah ini adalah sembahyang itu wajib ke atas setiap diri orang Islam kerana ia merupakan kewajipan kita ni sebagai hamba Allah. Dalam apa jua keadaan kita ni wajib bersembahyang. 5. Jika ia tidak mampu sembahyang berbaring, maka wajib ia bersembahyang menelentang, iaitu mengenjurkan kedua kaki ke arah kiblat dan kepala ditinggikan sedikit dengan menggunakan sesuatu seperti bantal supaya ia terangkat sedikit dan dapat menghadap ke arah kiblat. Rukuk dan sujud sama caranya dengan sembahyang secara mengiring. Jadi katanya jika tidak mampu berbaring, maka bolehlah ia menelentang. Menelentangani melayahkan badannya, iaitu mengunjurkan kedua kaki ke arah kiblat dan kepala ditinggikan sedikit menggunakan bantal. Jadi kita ni lihat gambar seterusnya, iaitu tentang sembahyang cara menelentang. Sembahyang berbaring menelentang iaitu melayah. Gambar pertama, berbaring menghadapkan muka dan dada ke arah kiblat. 2. Niat beserta takbiratul ihram. 3. Membaca surah Al-Fatihah dan membaca surah. 4. Rukuk, kepala ditundukkan sedikit sebagai isyarat rukuk. 5. I'tidal, duduk tegak seperti kedudukan asal. 6. Sujud, kepala ditundukkan sedikit lebih daripada rukuk. Jadi cuba bezakan gambar nombor 4 dan gambar nombor 6. Gambar nombor 4 ialah melakukan rukuk, sedikit saja kepalanya ditundukkan. Tetapi gambar nombor 6 sedang sujud, maka kepalanya hendaklah ditundukkan lebih daripada rukuk. 7. Duduk antara dua sujud. Gambar nombor 8, membaca tahiyat awal atau tahiyat akhir. 9. Memberi salam, berpaling ke kanan bagi salam pertama dan ke kiri bagi salam kedua. 6. Orang yang di atas atau di dalam kenderaan wajib menunaikan sembahyang dengan cara berdiri betul, tetapi jika ia tidak berupaya berdiri kerana sakit atau uzur seperti pening, takut bertambah sakit, takut jatuh dari kenderaan, takut rebah kerana goncangan yang kuat, tidak ada tempat sembahyang, maka wajib ia menunaikan sembahyang seperti
orang sakit mengikut qadar yang terdaya olehnya. Jadi keterangan yang keenam ialah apabila kita ni di dalam kenderaan, maka wajib jua kita ni menunaikan sembahyang dengan cara berdiri betul. Akan tetapi, jika ia sakit atau uzur, pening, takut bertambah sakit, takut jatuh dari kenderaan, takut rebah kerana goncangan yang kuat, tidak ada tempat sembahyang, maka wajib ia menunaikan sembahyang seperti orang yang dalam keadaan sakit mengikut qadar yang terdaya olehnya. 7. Sembahyang wajib ditunaikan selagi akal orang itu masih tetap dan tidak boleh ditinggalkan walaupun kerana sakit. Jadi yang ketujuh, apabila kita ni sebagai hamba Allah, wajib kita ni menunaikan sembahyang walau dalam apa jua keadaan. Jadi insya-Allah itulah sahaja pelajaran kita ni tentang berdiri betul. Cikgu mau murid-murid dapat menjelaskan kepada cikgu tentang berdiri betul di dalam grup WhatsApp. Cikgu akan memberikan latihan yang mana diminta murid-murid untuk memberikan kerja sama. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.